Sini boleh buka? Ha? Tak ada masjid marah. Bukan masjid, surau, ada surau marah. Siap orang komplain dalam apa? Grup dia kata penceramah, betul khatib Jumaat tak ikut SOP buka mask. Kalau dia positif habis satu masjid dia. Tak, kalau Pak Imam tu positif, memang dia tak datang lah. Tu je kan. kalau penceramah Pak Imam positif habis satu masjid dia. Terus saya kata, kalau Pak Imam tu memang positif, memang takkan datang masjid lah orang positif. Jawapan saya cakap macam tu lah. Kalau dah positif, saya tak datang. Tu tanya kat tu, takut kadang-kadang ada yang tak pergi. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dirahmati Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu kembali untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita menggunakan kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i, khusus dalam bab munakahat. InsyaAllah pada hari ini kita sampai ke tajuk yang berkaitan dengan akad nikah dan kesannya. Bila berlaku nikah, apakah kesannya? Maksud dia tu, lepas ni apa tanggungjawab yang datang, kan? Lepas sah jadi suami isteri tu, apa tanggungjawab yang datang selepas akad nikah kepada suami, kepada isteri? Adakah akad nikah tu seronok halal laki bini je, tak ada tanggungjawab? Jadi insyaAllah dalam ni akan diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita lihat ialah apakah yang dikatakan dengan nikah, ya? Makna nikah. Kita sebut nikah tu apa maksud sebenarnya? Nikah ataupun az-zawaj dalam bahasa Arab dia ialah bergandingan, bercampur dan bergaul. Maksud nikah tu ialah bercampur, bergaul ataupun bergandingan. Itu asal perkataan nikah, iaitu az-zawaj tadi tu. Jadi orang Arab berkata si fulan menikahkan unta-untanya. Jadi orang Arab kata dia tu nikahkan unta-unta dia. Maksud dia bercampurkan unta-unta dia, bergaulkan unta-unta dia dengan yang lain, kan? Maksud dia bergandingan, sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Dicampurkanlah daripada dua kumpulan jadi satu, maksud campur. Sekarang ni yang kita ni nikah daripada dua, lelaki dan perempuan, disatukan dengan ikatan tadi, ikatan lafaz nikah tadi. Mereka juga berkata dia ni dinikahi tidur, maksud dicampuri tidur, kan? Ni kalau tengah-tengah lena, tu tengah menikah dengan tidur lah tu, maksud dia boleh tidur. Kan ada tengah tidur, tengah khutbah ke, kan? Itu ramai orang kena nikah tengah tidur, kan? Nikah dengan tidur waktu hari Jumaat. Itu pun kata itu juga digunakan oleh orang Arab, ya? Dia kata dia dinikahi tidur, maksud dia ni bukan dia kahwin dengan tidur tu, maksud dia gambarkan orang ni dah tercampur dengan tidur. Macam tu. Begitu juga firman Allah SWT, uhsyurul ladzina zalamu azwajahum. Dikatakan kepada para malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim dan gandingan-gandingan mereka, iaitu syaitan-syaitan. Ya. Jadi dalam Quran pun menggunakan perkataan yang membawa maksud kepada campurkan dan himpunkan dan gandingkan. Maksud dia uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Tu
campurkan mereka, azwajahum tu asal pada ziwaj tadi tu kan. Itu daripada segi makna dia, dari segi makna bahasa dia, bahasa Arab dia. Bahasa orang kata bahasa umum, kalau orang macam kita ni alah cara-cara bahasa kampung, faham kita orang kampung macam ni lah maksud dia. Tetapi dalam istilah syaraknya ialah akad yang mengharuskan suami isteri melakukan istimta', iaitu berseronok-seronok, bersetubuh dengan cara yang syar'i. Itu kalau dari segi makna syaraknya itulah dia, ya, iaitu akad yang mengharuskan suami isteri yang melakukan istimta', berseronok, bersetubuh dengan cara yang syar'i, hanya dengan lafaz tadi tu, ya, dengan syarat-syaratnya tertentu. Jadi so kita fahamlah, ya, apabila kata nikah tadi ialah satu lafaz yang mana dengan lafaz aku nikahkan engkau daripada wali, kan, dengan anakku sekian-sekian kan. Lepas tu yang pengantin lelaki pula jawab aku terima nikah. Maksud dia bila selesai pada tu, maka itu adalah akad yang menghalalkan mereka berdua untuk jadi suami isteri. Apabila dilafazkan oleh, diijabkan oleh wali, diqabul oleh pengantin lelaki, maka sahlah mereka, dan disaksikan oleh dua orang saksi dan syarat-syarat yang lain, maka sahlah mereka menjadi suami isteri. Maka haruslah bagi mereka melakukan istimta' tadi, ya. Okey. Tu. So kita nampak dah, itu maksud dia. Jenis-jenis nikah. Nikah ni jenis-jenis nikah. Nikah terbahagi kepada dua, iaitu nikah yang batil dan nikah yang sah. Ada nikah yang tak sah, yang batil, ya. Ada nikah yang sah, apabila cukup sempurna syaratnya maka sahlah ia. Ada nikah yang tak sempurna atau kurang syarat dia menyebabkan dia batil, ya. Nikah yang batil ialah nikah yang tidak cukup rukun atau syarat sah nikahnya. Apabila tak cukup rukun, maka tidak sahlah. Sebagai contoh, okey, antara syarat nikah suami, isteri, wali, dua orang saksi, ijab qabul. Tiba-tiba wali tak ada. Dia kata dia nikahkan diri sendiri, ataupun tiba-tiba ada orang lain mengaku dia boleh jadi wali kepada perempuan ni, padahal bapak dia hidup lagi. Bapak dia hidup lagi kan. Jadi dia yang nikahkan pula tanpa keizinan wali, tanpa ada wakalah wali, maka nikah tu batil. Sebab bapaknya ada, kan. Ada berlaku juga ni kan. Hukum nikah ini adalah haram, ya, haram. Tidak ada apa-apa kesan yang lahir daripada perkahwinan itu. Hasil pada kahwin tu dia tak ada apa-apa kesan. Dari segi maksudnya, bila dia orang menikah tu tak ada jatuh tanggungjawab sebagai suami, tak ada jatuh pada tanggungjawab sebagai isteri, kan. Sebab kalau kita nikah sah tu, automatik suami ada kewajipan tanggungjawab ke atas isteri, isteri pun ada tanggungjawab ke atas suami. Tetapi kalau nikah yang batil ni tak ada. Sebab nikah itu pun dah tak sah, maka yang lain-lain punya hukum yang mendatang tu, macam tanggungjawab semuanya tak masuk dalam tu, tak dikira, ya. Walaupun begitu, dalam sesetengah bentuk nikah yang batil, perempuan wajib dibayar mahar mithil, ya. Kalau setengah-setengahnya ada berlaku, ya. Tetapi sekiranya perempuan itu telah dinikahi, ya, dan dia telah disetubuhi, maka wajib juga mahar itu dibayar pada dia, diteruskan bayar. Contohnya perkahwinan tanpa wali dan perempuan itu sudah disetubuhi, kan, maka wajib dia tetap dapat juga mas kahwin, walaupun pernikahan itu tidak sah kerana tanpa wali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil thalathan fa in dakhala biha falaha mahrul mithli bima istahalla min farjiha.
Maksud dia, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa kebenaran walinya. Perempuan apa cerita pun memang kena wali. Kalau dah tak ada wali, masih guna-guna wali hakim. Macam petang malam saya nikahkan seorang Cina mu'alaf. Cina mu'alaf. Dan lelaki dia orang kita, perempuan tu Cina mu'alaf. Dia masuk Islam bulan 7 tahun lepas. Waktu musim-musim KP tu dia masuk kan. Dia masuk, alhamdulillah lah. Tu semalam mak dia pun, dia tanya boleh ke mak dia datang untuk tengok nikah. Saya kata datang. Cuma pesan kat mak pakai baju kurung, pakai selendang. Kata mak dia datang, sarung jubah hitam tu pakai selendang. Kita buat dekat surau kan. Biar masuk, biar dia duduk. Waktu akad nikah tu dia duduk sebelah anak dia. Mak dia teman bagi dia nampak. Kan bagi dia nampak. Tapi sebelum tu saya pesan jugalah, saya buat macam tazkirah ringkas, macam khutbah ringkas. Saya kata saya panggil mak dia tu anti lah. Anti jangan risau. Anak kalau dah Islam bukan dia buang mak ayah, tetapi dia lebih sayang mak ayah. Itu yang Islam ajar. Saya kata kan, itu yang Islam ajar. Anak yang ni dia akan lebih sayang pada mak bapak dia. Kalau mungkin ada anak-anak lain, saya kata yang kalau balik rumah just jumpa nanti salam begitu saja. Tapi anak yang Islam ni, Islam memang ajar dengan mak bapak salam, peluk, cium tangan, hormat, dengar cakap. Mudah-mudahan itu jadi mengetuk hati dia dengan akhlak Islam tu kan. Saya kata pesan tu itulah. Banyak kan kalau yang kahwin macam tu memang saya pesan. Macam 2 minggu sudah India. India mualaf. Mak pak dia memang Hindu lagi lah datang. Dia tanya boleh datang, saya kata bawa. Waktu tu lah kita nak selit-selit kan. Mudah-mudahan Allah jentik hati dia kan. Tergerak dapat hidayah. Tengok anak dia, bila anak dia peluk Islam, dia nampak cantiknya Islam tu macam mana. Mudah-mudahan jadi asbab. Dengan sebab anak dia masuk Islam tu, dia pun jadi asbab untuk dia kembali balik pada Islam. Jadi mana-mana perempuan yang nikah tanpa kebenaran walinya, maka nikahnya batal. Sambil bagi dia mengulangi 3 kali. Kalau dah ulang 3 kali ni, orang kata memang nak kuat sungguh lah kan. Nak kuat sungguh. Jangan macam tu. Ni nikah itu batil. Nabi kata nikah itu batil. Mana Nabi ulang tu maksudnya sungguh-sungguh. Maknanya dia memang nak tak nak memang kena wali. Memang wajib wali ya. Jika berlaku persetubuhan selepas itu ya. Dah tak ada wali, betul berlaku persetubuhan, maka baginya mahar mithil dengan sebab dia menghalalkan farajnya. Jadi dia kena bayar juga mas kahwin. Lelaki kena bagi juga mas kahwin pada perempuan itu ya. Tak boleh kata ini kah batil, apa nak tuntut kan. Macam ni ada satu kes, ni saya nak tahu, budak ni saya nikahkan bulan 9 hari itu. Bulan 9 hari itu. Kemarin datang hari Isnin datang jumpa saya. Memang dah macam nak bercerai. Memang nak bercerai sangat. Saya pun tanya. Yelah, dia kata isteri dia suka macam apa. Demo ni bila time macam ni dia nyalahkanlah makhluk halus, ganggulah apa semua. Kan? Lepas tu dia kata syaitan ganggulah apa-apa. Isteri saya macam kacau, tak sedar diri tu ustaz, sampai ambil pisau lah marah-marah saya. Itu bila saya tanya korek, dapatlah cerita rupanya dua-dua ni tak semayang lah. Memang korang syaitan nak macam mana. Kan? Bukan dia jangan salahkan syaitan jin pasal korang ni. Korang dua orang ni memang tak. Dah memang geng dia nak macam mana. Ya, menyalahkan orang lain pula. Bila saya tanya betul-betul, saya tak, yang kau ni sama juga lelaki tu. Kau bawa Grab kan, dia kerja rider Grab je. Saya kata kau rezeki Allah, kau kerja banyak-banyak je.
Takkanlah on the way kau nak hantar ni kan, pasal ke food ke apa ke, takkan tak ada surau yang kau nak berhenti, tak berhenti semayang ke? Tak ada petrol pump kau nak berhenti semayang ke? Dan memang kau tak semayang dulu kan? Best best cerita macam mana? Baru kami tu memang tahap nak cerai, tak boleh buat apa dah. Saya pujuk dia, tolonglah, mula hari ni janjilah lepas saya balik ni jaga solat baik-baik, jemaah lah cakap. Suami Fatihah hati baca, reti. Baca, dengarlah sikit baca dia, bacanya asal bunyi jalan dah. Jangan tanya tajwid, asal bunyi jalan. Boleh. Isteri boleh. Okey. Kau balik ni semayang sama-sama, kau jadi imam. Apa yang kau ingat, kalau Allah ingat kau ingat, jalan. Baca. Janji kau jadi imam. Dan jangan tinggal kerja ni. Itu yang berkat rumah tangga kau ni. Itu dah kumpulan mesej saya, dia kata decide nak bercerai. Dah decide nak bercerai sebab mak lelaki tu kata sudahlah, tak payah kalau perempuan ni sama je, anak kau pun sama, tak payah salahkan perempuan tu, sama je. Kan? Dia kata nak tuntut balik apa semua, segala hantaran yang dibagi apa semua. Lepas tu saya kata jadi ada kaitan lah dengan ni. Saya kata kau dah kahwin kan, dah berlaku setubuh kan, dah. Dia tak boleh ambil apa pun dengan kau. Dia tak boleh ambil apa pun. Benda dah pas. Kalau putus tunang, yes, kau boleh tuntut. Tapi dia kahwin, nak minta tuntut balik dah. Sebab pihak lelaki yang minta nak ni decide untuk cerai ni. Mak dia suruh lepaskanlah perempuan ni. Dia usahkanlah apa semua kan. So masalah. Memang nampak kesan besar sangat jika pasangan tak jaga solat 5 waktu. Kita risau anak-anak kita, kita risau bakal menantu kita kan. Tak tahu, saya tak tahu, mudah-mudahan kita doalah, minta ya Rabbi ja'alni muqimah solah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Macam mana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimah solati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa kita harian. Mudah-mudahan zuriat kita, keturunan kita ni zuriat yang sentiasa menjaga solat dia, mendirikan solat dia. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, itu tadi yang berkaitan dengan mahamisi ni kan, dan berkaitan dengan nikah yang tidak sah sekiranya tiada wali. Jadi nikah yang sah ialah nikah yang cukup rukun. Apabila nikah tu cukup rukun dan syarat sah perkahwinan, maka sahlah dia. Ya, ada rukun dia, syarat dia cukup sempurna, maka pernikahan itu sah. Perkahwinan ini melahirkan kesan-kesan. Bila dah sah, maka bermulalah episod tanggungjawab. Suami ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia yang mesti dilaksanakan selepas sah akad nikah tadi. Ya, tak boleh diabaikan terus. Jadi hukum akad nikah ni dia banyak ada hukum-hukum yang berkaitan yang datang selepas itu, ya. Jadi di pengarang kitab ni sebutkan, ya, kita telah sebutkan ketika membincangkan mengenai nikah dan rukunnya. Jadi di antaranya ialah pertamanya hak dan tanggungjawab selepas akad nikah. Sah je nikah tu dah ada tanggungjawab dah, ya. Jika akad nikah yang sahih berlaku, terdapat pelbagai hak dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh kedua-dua pasangan. Dua-dua ada tanggungjawab. Suami, isteri sama je. Masing-masing hak dan tanggungjawab ini akan dibincangkan dalam tajuk-tajuk khusus nanti. Cukuplah di sini kita sertakan senaraikan dalil-dalil. Ni. Jadi setiap hak yang diwajibkan ke atas suami itu ada dalil dia daripada Al-Quran dan hadis. Setiap hak yang wajib ditunaikan oleh isteri ada dalilnya daripada Al-Quran dan hadis, kan? Jadi sebagai contohnya, hak-hak dan kewajipan suami isteri adalah seperti berikut, ya.
halal bagi suami isteri beristimta', berseronok dan bersetubuh dalam bentuk yang syar'i. Firman Allah SWT, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu adalah seumpama kebun tanaman kamu. Oleh itu datangilah kebun tanaman kamu sebagaimana yang kamu sukai. Itu dalil maknanya boleh dengan bersama dengan isteri apa cara sekalipun yang halal, ya, sebab ada kes juga dah ada isteri halal tapi dia dengan isteri dia cari jalan yang haram. Baru 2 bulan kahwin. Itu bukan kes saya lah, kes Tuan Gadi cerita. Sampai memang nak bercerai lah. Isteri tu mengadu sebab suami tak tahu memang sebelum ni gay kot. Dia kira main jalan yang salah. Mana jadi isteri tu? Kan? Wallah alam dah cerai ke tak tahulah tu. Tapi isteri tu kata memang nak tuntut cerai lah. Memang wajib pun. Kalau saya memang wajib tak cerai pun kalau macam tu kan. Ya, jadi Allah sebutkan isteri ni seumpama ladang, ikut suka kamulah, tapi dengan cara yang syar'i. Dengan cara syar'i, dengan jalan yang syar'i, ya. Kedua, isteri wajib mengikut, ya, mentaati dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Maksud dia, isteri ni dia kena dengar, taat pada suami. Apa-apa saja dia kena minta izin suami, ya, kena minta izin suami. Dan dia juga wajib menjaga rumah tangga. Isteri tu wajib menjaga rumah tangga suami. Kalau ketika ketiadaan suami, ketika ada suami pun dia menguruskan rumah tangga, ya, dia menguruskan rumah tangga. Itu antara tanggungjawab utama seorang isteri, ya, berdasarkan dalilnya, ya. Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Ya, apabila seorang perempuan bermalam meninggalkan tempat tidur suaminya tanpa izin suaminya, malaikat akan melaknatnya sehingga subuh hari. Kan, berat tu. Kan, gaduh dengan suami pun lari. Dia balik rumah mak dia ke, ataupun dia tidur tempat lain, bilik lain ke. Ni yang berlaku, ya. Mana dia meninggalkan tempat tidur suaminya tanpa izin suaminya, sedangkan orang kata orang kata gaduh-gaduh sayang tu memang biasalah, tapi merajuk dia tu merajuk tak fikir. Bila dia pergi tu menyebabkan malaikat melaknat dia sampai subuh hari. Kalau mati waktu tu macam kan, macam nauzubillah, Dalam satu riwayat lain, itu satu riwayat, dalam riwayat lain, Nabi sebutkan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, ya, apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, lalu isteri itu tak datang, fabata ghadbana 'alaiha, maka dan si suami tadi bermalam, maka bermalam si suami tadi itu dalam keadaan marah pada isteri dia. Dia panggil isteri tak nak, jadi suami itu tidur malam tu dalam keadaan tak puas hati, geram, marah suami ni. La'anathal malaikatu hatta tusbiha, maka si isteri tadi itu dilaknat oleh para malaikat sehingga masuk waktu pagi. Kan? Ini samalah cerita macam tadi tu. Gaduh sikit-sikit lari balik rumah mak dia. Itu yang mak pula terima. Eloklah sama tu. Ya, tolong. Kalau pasal gaduh anak-anak, kalau tidak memudaratkan, kalau ada ancaman nak bunuh ke, nak bertikam ke, tu lain cerita. Ya, itu wajib. Itu. Tapi setakat bergaduh tengkar, lepas tu pupuk balik, lepas tu mak pun tak apalah, kamu tidur sini, tak payah balik rumah lelaki kau. Mak pun tumpang dosa. Patut sebagai mak pun balik.
rumah suami tu rumah suami balik. Balik, mak tak nak bagi kau tidur sini, kau balik rumah suami kau. Kan, dia tak ada, bukannya orang kata tekak mulut ni biasa. Kan, semua orang ada, saya pun ada semua. Itu memang orang kata apa, asam garam rumah tangga kan. Memang ada. Tak adanya orang yang orang kata daripada awal kahwin tak ada angkat suara, tak ada bergaduh, nampak pelik dah. Semua orang ada. Semua orang ada. Benda tu semua orang ada. Kan, cuma cara kita nak settlekan. Kan, bukannya sampai ancaman nak bertikam ke, itu wajib keluar rumah. Ya, kau takat bergaduh-gaduh, tekak-tekak macam tu, lepas tu baik balik. Kan, baik balik, tu je. Lari pula rumah mak pula tu, tak apalah, tidur sini je lah, tak payah balik rumah lelaki kau. Mak pun dapat sama dosa. Kan, kalau kita ada tiba anak perempuan buat macam tu, tak payah aku pergi balik rumah lelaki kau. Kalau dah ada ancaman nak bunuh ke apa, lain. Yang mudaratkan diri dia, tu lain. Ya, sekarang tekak gaduh, tak payah. Dan ketika khutbah haji wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, walakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum ahadan takrahuna. Hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci memijak kakinya di atas hamparan kamu, iaitu memasuki rumah kamu. Jadi apatah lagi orang yang tak suka, kan? Senang ceritanya, siapa sahaja yang nak datang ke rumah, isteri wajib bagi tahu. Ya, wajib bagi tahu. Ini bukan benda kecil ni, benda besar. Ya. Wajib bagi tahu. Kalau mak ayah sendiri pun, kalau mak ayah dia, mak mentua, bapak mentua kita nak datang, kan, isteri kena beritahu lah. Bukannya kita tak bagi, memang kita bagilah, tapi kena bagi tahu. Kena bagi, wajib bagi tahu pada suami, sebab itu rumah suami. Kan, betul. Telefonlah, bang, mak nak datang. Kurang-kurang kita tanya, okey, mak datang nanti nak masak apa, hidang apa, betul tak? Kurang-kurang kita tanya. Ya. Jadi tak turut pakat dulu tu, mak dia datang sendiri, suami tak tahu. Ya. Sebab itu rumah suami, walaupun siapa datang tu, walaupun orang yang tak dibenci oleh suami pun, tapi larangan tu apatah lagi orang yang dia benci, ya, tanpa izin suami tu memang dosa. Memang dosa. Okey, itu yang kedua. Yang kedua. So, yang ketiga, yang pertama tadi halal hubungan suami isteri, yang kedua tadi datang ketaatan tadi, ya, ketaatan tu datang ke atas isteri. Yang ketiga pula mas kahwin. Ya, mas kahwin. Mas kahwin adalah hak isteri yang wajib kepada suami. Mas kahwin wajib. Lepas akad nikah dia serahkanlah mas kahwin tu, kan. Firman Allah SWT, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai satu pemberian yang wajib. Kena bagi mas kahwin tu. Kalau nikah macam mana sekalipun, bagi mas kahwin kepada perempuan. Tak kira lah berapa, tapi benda yang bernilai, ada nilai, ya. Selangor kita tutup, kita memang minimalkan terus 300. Minimalkan tu. Maksima tu ikutlah, ada yang 10,000 ada dengan mas kahwin 10,000, tak ada masalah. Itu memang perempuan punya terus lah. Kalau dah kata dalam akad nikah tu dengan mas kahwinnya RM10,000, itu perempuan tu punya terus. Orang lain tak boleh usik duit tu. Ya, orang lain tak boleh usik. Itu benda yang wajib. Okey. Dan yang keempat dia, apabila telah bernikah, maka datanglah hukum bab nafkah. Ya. Semua orang Islam bersepakat bahawa nafkah isteri adalah kewajipan suami. Maksudnya isteri ni ditanggunglah.
ya, kehidupan dia ditanggung, nafkah untuk dia, nafkah untuk rumah dan nafkah untuk keluarga ditanggung oleh suami. Firman Allah SWT, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan, wa kiswatuhun, dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Jadi di situ dalil dia menunjukkan yang suami wajib menyediakan nafkah untuk isteri. Ya, dia kena sediakan makan, minum, pakaian, yang lain-lain merangkumilah lain. Kalau sekarang ni bukan setakat makan minum je, kan? Orang kata kediaman kena sedia untuk isteri tinggal bersama, ya, makan minum. Lepas tu perlindungan dia macam mana, kesihatan dia macam mana, sakit pening dia, kan? Itu termasuk sekali lah kita suami kita menanggung, ya. Dan dalam surah At-Talaq ayat tadi ayat 233 surah Baqarah, yang sekarang ni ayat surah At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Janganlah kamu menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan kamu hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Jadi maksud dia, isteri ni dia layak dapat tempat tinggal, ya. Cumanya kalau dalam ketika dalam iddah, ini kadang orang perempuan pun tak faham, ya. Kadang bila jatuh talak je, isteri dalam iddah, dia terus bungkus baju dia terus balik rumah mak bapak dia. Silap tu. Silap tu. Kami dah bercerai. Iyalah, jatuh talak tapi masih dalam iddah. Masih dalam iddah, suami isteri dia masih suami isteri. Tapi sekiranya dia nak dia nak bersama, dia kena rujuk. Dia tak perlu nak buka baju balik mak bapak, tak. Ya. Dia masih lagi suami isteri. Dalam iddah masih lagi suami isteri. Sebab itu perempuan dalam iddah tak boleh dipinang. Sebab dia masih ada ikatan dengan suami dia. Dia masih boleh rujuk kembali. Iddah talak raj'i ni. Ya, tapi ramai orang kadang tak faham, kan. Cuma dah cerai pun dia bungkus baju dia belah. Dia belah. Itu silap tu. Ya, mereka masih suami isteri. Dia masih lagi suami isteri. Bukan isteri tu kena halau keluar, tak, ya? Dan Rasulullah SAW sabda semasa haji wada', walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan kamu wajib bagi memberikan rezeki dan pakaian, ini menyediakan makan minum lah, ya, dan pakaian kepada mereka, iaitu para isteri, secara baik. Itu menunjukkan kita suami-suami ini memang kena sediakan benda ni untuk isteri tu. Termasuklah dalam pengertian nafkah ialah memberi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ya. Dan perkara ini akan dibincangkan nanti dalam bab khas bab nafkah, ya, akan dibincangkan nanti, ya. Itu selesai. Dan yang kelimanya, bahagian yang sama kepada para isteri. Kalau ada, maksud dia kalau ada isteri lebih pada seorang, maksudnya kena bagi bahagian yang sama pada mereka, ya. Pembahagian yang sama bagi semua isteri diwajibkan kepada mereka yang berpoligami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana 'inda ar-rajuli imra'atani falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu saqit. Apabila seorang lelaki yang mempunyai dua orang isteri tetapi dia tidak berlaku adil terhadap mereka,
maka pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan badannya jatuh. Saya ingat jalan tak betul. Kerana dia tidak buat adil kepada pasangannya, pada isteri-isterinya ketika hidup di dunia, ya. Dan Rasulullah sendiri pun, Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah sendiri pun melakukan pembahagian yang adil kepada isteri-isteri baginda. Dan Nabi juga berdoa macam mana? Allahumma hadhihi qismati fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah pembahagian aku yang apa yang aku miliki, iaitu tempat tinggal, nafkah, semampu yang boleh kita sediakan. Janganlah engkau mencela aku pada apa yang engkau miliki tetapi aku tidak milikinya, iaitu rasa kasih sayang, cinta, sifat maha adil tu, itu Allah punya. Manusia dia buat sekadar semampu dia yang boleh. Apa yang kurang tu kita serah pada Allah. Kan? Kemampuan itu je yang disebutkan. Itu pada yang kelima. Yang keenam dia keturunan, ya. Anak yang lahir selepas perkahwinan dinasabkan kepada bapanya jika isterinya mengandung mengikut masa hamil yang biasa sekurang-kurangnya 6 bulan dan paling lama 4 tahun. Oleh itu setiap anak yang lahir daripada perkahwinan yang sah adalah dinasabkan kepada suaminya, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firashi walil ahiril hajar. Anak yang lahir daripada hubungan suami isteri yang sah dinasabkan kepada bapanya. Penzina pula hanya kempunan, tiada hak atas anak yang lahir daripada hubungan zina. Yang ni kadang-kadang orang dia tak faham juga. Dia fikir kalau anak tu lahir lebih 6 bulan boleh dibinkan. Kan? Kena faham? Iaitu anak yang lahir 6 bulan tadi tu ialah daripada persetubuhan pertama selepas akad nikah. Boleh nasabkan. Itu kadang anak tak cukup bulan kan, lahir premature baby kan. Dia lahir tak cukup bulan. Jadi tetapi isteri tu mengandung selepas akad nikah. Sebab ada orang nak lepaskan diri dia dah mengandung sebulan. Siap tanya kita, boleh ke Ustaz nanti kalau kami dah memang terlanjur, saya dah mengandung sebulan tapi minggu depan ni kami nikah. Nanti kalau anak tu lahir boleh tak dibinkan dengan bapa dia? Betul. Kenapa nak bin dengan bapa? Bukan ke kalau lahir lebih 6 bulan boleh? 6 bulan? Ya, sekarang ni kau dah mengandung sebulan. Kan? Kau dah mengandung sebulan, akad tu berlaku selepas kau mengandung. Maknanya dia anak tu dah wujud sebelum akad nikah. Kenapa nak bin dengan bapa dia? Kan? Tak boleh juga. Kena bin lah dengan nama Allah, ya, dengan nama-nama Allah, ya, seperti sepakat dalam fatwa, majlis fatwa sebut. Ataupun kebiasaannya orang kita sekarang ni dia tak binti, dia sambungkan nama anak tu dengan nama dia terus, dia tak binti. Ya. Contoh Nur, bapa ni nama Ahmad, Nur Ahmad tu, dia tak dibinti. Jadi satu nama je kan. Ni sebab ada juga yang tak faham, ya, dia tak juga bintikan anak tu dengan bina, padahal dia dah mengandung awal. Ini persoalan baru ni dalam 2 minggu sudah. Soalan ni ditanya pada saya pengantin, boleh ke Ustaz? Tak boleh, saya kata. Memang tak boleh, ya? Sebab kau dah mengandung dulu. Lain kalau 6 bulan tu anak tu lahir, memang orang kata selepas nikah tu malam pertama korang bersama tu jadi tu, itu anak lahir tak cukup bulan, yes, itu lain cerita. Itu memang boleh dinasabkan seperti mana hadis tadi, ya. Tapi kalau tak, memang tak ada lah. Betul, bin bin kan lah apa pun yang patut.
macam tadi kan, tanpa binti ke, nama dia tanpa binti ke kan, pulang lah. Okey. Dan satu lagi kita masuk yang ketujuh, iaitu apabila berlaku perkahwinan, akad nikah tadi, maka yang ketujuhnya berlakunya hak waris mewarisi harta. Suami boleh mewarisi harta isteri, isteri boleh mewarisi harta suami, ya, hasil daripada pernikahan tadi. Berdasarkan firman Allah SWT, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Apa maksud dia? Dan bagi kamu wahai para suami 1/2. Ini bab harta pusaka, ya. Bagi kamu wahai para suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Bagi orang yang kahwin tak ada anak, isterinya meninggal, maka dia dapat 1/2 daripada harta, setengah daripada harta isteri dia, ya. Yang setengah lagi pada keluarga isteri tadilah. Tetapi jika mereka mempunyai anak, kamu beroleh 1/4 daripada harta mereka yang mereka tinggalkan. Kalau kita ada anak, maka suami hanya dapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri. Yang lain tu anak-anak punya bahagian. Sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan. Kalau isteri tu ada wasiatkan, tapi tunaikan 1/3 daripada wasiatnya. Okey. Dan sesudah dibayarkan hutang. Selesaikan hutang dulu. Sebelum nak bagi harta, tengok wasiat ada ke tak, selesaikan wasiat, selesaikan hutang, lebih tu barulah bagi. Suami dapat 1/4 ke, setengah ke, kan? Tapi selagi tak habis hutang dan wasiat ni, janganlah terus bahagi. Yang menanggungnya orang yang mati tu. Bagi mereka, iaitu isteri-isteri pula, 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan. Kan? Kalau isteri pula, dia dapat 1/4 daripada harta suami sekiranya kamu tidak mempunyai anak. Dia dapat 1/4 je. 3/4 lagi pulang balik kepada keluarga suami sekiranya tak ada anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka ialah 1/8. Jika ada anak, mati suami, isteri dapat 1/8, yang lain tu semua anak-anak. Semua anak-anak. Sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu. Ya. Jadi di situ kalau ada anak lelaki, selesai, tutup kes. Senang cerita kan. Dia ada seorang anak lelaki cukup. Orang lain tak boleh selit dah. Tak boleh nak masuk dah. Tak boleh nak masuk dah. Kan? Mati suami, tinggal isteri, ada anak lelaki. No, orang lain tak boleh masuk dah. Tapi kalau mati suami, tinggal isteri dan anak perempuan, maka adik-beradik suami boleh masuk lagi dalam hak pusaka tadi tu. Kan? Jadi itu dia ceritanya. Yang suami dapat 1/2 sekira tak ada anak, 1/4 jika ada anak perempuan, 1/4 jika tak ada anak, 1/8 jika ada anak. Ya, wallahu a'lam. Kita tangguh dulu kita punya ni. Ini 11. Ada apa-apa soalan? Ji, ada nak tanya apa-apa? Ji.
Ya. Aja. Ya, sila tuan. Aku ni kalau macam orang asing, orang Hindu ni, dia nikah pada imam ni sendiri kat sini. Macam mana tak? Macam mana dia nikah? Pada imam ni sendiri. Imam ni sendiri kat sini. Sedikit. Sedikit lah. Itu dia pasal lah. Dia cari pasal lah. Memang dia cari pasal lah. Kalau ada, tolong laporkan. Kalau tahu siapa orang dia, kita memang tengah cari Pak Imam tu. Dia buat onar dekat negara orang. Dia declare, dia kata dia wali hakim daripada kerajaan Indonesia. Habis tu negara Malaysia ni tak ada raja ke? Tak ada sultan ke? Soalan. Kau nikahkan orang dan Selangor ni tak ada sultan ke? Malaysia ni tak ada agung ke? Yang kau nak pakai raja kau masuk ke sini, faham? Kan? Dia tu untuk warga negara dia. Tak, dia cah sampai 3-4 ribu je. Dia cah memang saya dah jumpa dah. Dia pengantin tu datang jumpa, dia kata dia nak nikah semula. Sebab dia kata nikah dulu, dia kata Pak Kiai Indonesia yang nikahkan. Kau bayar berapa je? 3,000 Pak. Kau bayar kat pejabat agama berapa? 160 Pak. Sijen ni dapat? Ada. Ini tu? Kena beritahu je. Kalau ada pekerja haji yang buat macam tu ke, tolong beritahu dia, tolong nikah cara elok. Dia masalah nanti tu. Memang dia selalu nikah sesama dia. Kalau kita tengok, kadang-kadang kita tengok orang Bangladesh jalan dengan orang Indonesia, orang Pakistan jalan dengan perempuan Indonesia, apa semua kan. Itu semua nikah sedikit tu. Dari segi hukum bagi saya, kalau tak cukup syarat tadi, memang tak sah. Macam mana kau pula mengatakan kau ada hak wali hakim, sedangkan ini di negara yang ada dia punya hak kewalian dia, hak raja dia ada, kan? Itu semua cari duit. Cari duit. Sekeping surat pun tak ada. Kalau dia berani, dia keluarkan surat lah. Betul tak? Banyak saya kena. Saya jumpa. Yang paling muda, budak perempuan umur 13 tahun. 13 tahun. Kahwin dengan budak umur 18. Tapi budak perempuan tu badan dia besar lah. Tengok muka memang macam muka 20. Tak kata 13 je. Badan dia besar. Kan? Badan rangka besar, tinggi budak perempuan ni. Saya tanya, kau ni berapa umur? Tingkatan 1. Kata. Kau tak nak belajar dah? Tengah mengandung. Bapak dia datang bawa jumpa saya. Ngapa cik? Itulah, ni anak-anak beranak ni, dia tu susah. Dia orang Indonesia. Dulu nikahnya, Pak Kiai tu, dia kata bilangnya boleh nikahkan apa semua. Ni. Sudah tu je. Lepas tu bawah umur pula kan. Dia bawah umur ni, kalau ikut undang-undang kita, dia perlu kebenaran daripada mahkamah. Bila bawah umur. So, buat proses balik. Lepas sebulan dia kahwin, beranak. Budak perempuan tu, umur 13 tu beranak. Waktu datang dia nak bulan sekali lagi tu dia datang nak ambil CJ nikah tu, dia bawa anak sekali datang jumpa saya. Ni anak kau. Benda-benda tu kita kalau ada tolong ni lah, dapat kesan dia punya apa yang jadi wali tu. Itu memang nak tangkap. Memang nak tangkap sangat-sangat tu. Dia banyak dia pusing kawasan Kajang ni. Dia kalau beranang ni, Kajang ni sampai ke Bangi tu dia main. Mana penempatan warga asing ramai, dia main kat situ. Kat belah-belah Kajang Utama, kan. Itu ramai warga asing duduk tu. Kan, orang Indonesia, Bangladesh semua tu, dia main kat situ. Nikah sama dia je. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa kuburana ya Allah ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.